Kita setara anak-anak, menantu, cucu cicit, ipar 2, besan pun tak terajak dah. Betul tak perempuan? Tak terajak dah, ikut dia lah, ikut pandai dia lah. Tak nak lah, Kang ajak-ajak, Kang apa ni, sudahnya kan bergaduh pula, bergaduh dipikirnya. Siapa suruh bergaduh? Ada Nabi Sulaiman, ada ke para Nabi dan Rasul berfikir bila nak dakwah manusia tak usah lah kan bergaduh. Pelik kan kita kan? Tak payahlah dia tegur-tegur, dia nasihat-nasihatkan bergaduh sekarang. Macam mana tu kita punya idealisme kita tu? Ni ambil dari mana idea macam tu? Kenapa bila kita nak mengajak orang pada kebaikan, nak nasihat orang pada kebaikan, kita rasa tak payahlah kan bergaduh? Kenapa jadi bergaduh? Apakah sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sama-sama kita mulakan dengan kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini para muslimah yang dikasihi sekalian, kita dapat menyambung kuliah tadabbur kita, yang kita merujuk surah An-Naml, di mana sambungannya adalah pada ayat yang ke-45, insya-Allah. Muslimat sihat ke? Sihat ya, alhamdulillah. So tak ada cuti-cuti ke mana-mana di rumah je kan? Ya, alhamdulillah. Baik, Ustazah hujung-hujung tahun ni memang banyak berjalan sikit. Tapi alhamdulillah hari ni Ustazah ada dekat sini. Alhamdulillah. Tapi sekejap lagi sekarang keluar negeri lagi sekejap lagi sekarang. Memang hujung tahun tu Ustazah banyak menguruskan macam-macam hal lah. Jadi kuliah-kuliah pun banyak yang dianjak. InsyaAllah ke awal tahun insyaAllah. Tapi ialah Masjid Jami'ul Huda ni hari tu dah darah tinggi dah tak datang So insyaAllah kita teruskan tadabbur kita. Dan mari kita sama-sama berdoa tuan-puan sekalian, dengan kita mengalunkan doa Allahumma arhamna bil Quran insyaAllah. Ustaz nak dengar suara perempuan bagi semangat ni pagi ni. Dah makan ke belum? Masya Allah. Sarapan apa tadi? Ustazah kari pap je satu, sebutir. Jalan-jalan badan pun dah naik kan, so kena diet sikit.
Tak, dah naik dah Kak, ya. Okey, jadi insya-Allah sama-sama kuat dengan suara yang kuat kita sama-sama muslimah kat sini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Para muslimah sekalian, kita masih ingat kan pada ayat-ayat yang sebelum ni, ia menggambarkan bagaimana nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya yang bernama Nabi Sulaiman alaihi salam. Besar sungguh nikmatnya. Ya, luas betul pengikutnya. Followernya daripada kalangan manusia dan jin. Bahkan Allah tundukkan binatang, Allah tundukkan angin, Allah tundukkan makhluk-makhluk yang lain untuk patuh, untuk berkhidmat, untuk memudahkan biiznillah urusan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita baru ada follower 5-6 orang pun, bodyguard ya, yang taat dengan kita kan, tak pernah mengata kita kan. Contohnya yang itu pun dah besar diri, lupa daratan. Nak bagi tahu jiwa ni nak menatang nikmat pun, ya, nak menerima nikmat pun perlu jiwa yang kuat. Kalau tak kuat dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, boleh jadi lupa diri, boleh jadi kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat semua yang menyenangkan cita rasa kita, hati kita, itu pun kena ditadah dengan hati yang kuat, hati yang menyedari bahawa ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, aku kena bersyukur. Dan inilah contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Sama juga jiwa kita, tuan-puan sekalian, nak menerima ujian juga. Ada ujian yang Allah berikan yang kita tak suka pun, sebenarnya bukan cita rasa kita tu ujian tu, juga perlu ditadah dengan hati yang kuat. Sebab maksud kekuatan menerima ujian yang kita tak suka itu adalah sabar. Kekuatan menerima nikmat yang memang kita suka itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah sebelum masuk kepada ayat 45 nak bacakan satu hadis Muslim. Yaqulullahu ta'ala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum
wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Maksud dia, ini hadis qudsi ya. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian, Nabi Adam kan, sampai orang terakhir daripada kalangan manusia dan jin, semuanya berada dalam kalangan yang paling bertakwa kepada Allah, yakni kepada aku, hal tersebut tidak menambah kerajaanku walau sedikit pun. Masya Allah ya, maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyamuhu binafsih. Allah yang maha sempurna, maha agung, maha kuasa. Sampai Allah cakap macam tu, seluruh manusia ni paling bertakwa kepada aku, tidak menambah kerajaan aku. Maksud dia apa? Kerajaan aku sudah sedia kuat, sudah sedia hebat, yang tidak dapat nak dipertuturkan dengan kalimah lagi kehebatan dan keagungan kerajaan dan kekuasaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, hebatnya Allah, hebat. Kita manusia, nak bagi kita faham je ramai orang taat kat kita, ramai orang sokong kita, baru nampak kita hebat. Betul tak manusia? Kurang penyokong, nampaklah, apa bahasa dia? Nampak koman sepana lah. Sebab apa? Dah kurang penyokong dia. Itu manusia, bukan bandingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia ni tidak independen pun. Dia kena ditolong, dibantu, disokong, dipuji untuk menampakkan nilai kemuliaan. Nampak macam hebat lah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah nak sebut, kamu tengoklah segala-galanya ni, nak bagi tahu ya, supaya bila kita mendengar tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia, jangan kita semata-mata melihat kepada manusia tersebut, tetapi melihat si pemberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hebat. Siapa tak letakkan Allah dalam hidup dia, itu kemalangan yang paling buruk dalam hidup kita, tragedi yang paling buruk dalam hidup kita. Sebab dia tidak meletakkan yang paling hebat dalam diri dia, dalam hidup dia. Sebab Allah sebut, kamu semua daripada orang pertama aku lahir, aku ciptakan, ya aku ciptakan sampailah kepada yang terakhir manusia ni, dan semuanya bertakwa kepada aku. Ingat, itu tidak menambah kemuliaan kerajaan aku. Sebab kerajaanku, kekuasaanku sedia hebat. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin di antara kalian, semuanya seperti orang yang paling durhaka, semua jahat belaka, semua durhaka belaka, nescaya tidak mengurangi sedikit pun kerajaanku. Taat kamu tak menambah hebat, derhaka kamu tidak mengurangkan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai hambaku, sesungguhnya perbuatan kalianlah yang akan diperhitungkan untuk kalian sendiri, untuk nanti aku memberikan balasannya. Siapa yang mendapat nikmat kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah dia bersyukur, yakni memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang menemukan selain daripada kebaikan itu, janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Masya Allah ya. Jadi
Inilah gambaran dia, sahabat-sahabat sekalian. Sebenarnya kita nak kaitkan dengan macam mana hebatnya Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, yang tak terpedaya dengan macam-macam lautan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebaliknya sedar diri bahawa sedang diuji untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memang maha kaya. Allah boleh bagi kita, boleh bagi orang lain. Kerana Allah memang maha kaya. Memang Allah miliki langit, bumi dan segala isinya. Tapi yang menjadi fokus dan pokok persoalannya adalah apa yang kita buat untuk diri kita. Bersyukur tak dengan nikmat Allah? Sabar tak dengan ujian Allah? Ya? Sebabnya semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil daripada yang kita bincang sebelum ni, sahabat-sahabat sekalian, antara pengajaran besarnya adalah pertama, kecerdasan dan wawasan kepimpinan yang ada pada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita tengok dah, ya, macam mana Nabi Sulaiman jadi cerdas. Dan minta maaf, ini Ustazah punya sedikit pandangan Ustazah lah, ya. Sebenarnya tuan-puan, kita ni, kalau kita boleh uruskan nafsu kita, kita jadi bijak. Setuju tak? Kalau kita boleh uruskan nafsu kita, kita terus nampak cerdas, nampak bijak. Bukan nampak je, memang jadi sungguh, jadi cerdas, jadi bijak. Kenapa yang jadi tak bijak? Tak bijak mengurus, tak bijak menjaga amanah, tak bijak menjalankan tanggungjawab, sebab kita dipedaya oleh nafsu kita. Kalau elok je rasional dia, kalau dia boleh urus nafsu dia tu, ya, daripada serakah, daripada kepentingan diri dan sebagainya lah yang nafsu-nafsu suka ni, maka dia akan nampak sangat matang, sangat cerdik, sangat cerdas. Secerdas-cerdas orang yang kita nampak berjela-jela dia punya sijil, tapi kalau dia menjadi mutba'ul hawa, itba'ul hawa, mengikut hawa nafsu, kecerdasannya akan hilang. Betul tak? Akan hilang. Jadi kita tengok macam mana kita tak kata Nabi Sulaiman itu cerdas. Tak terpesona pun dengan apa yang Balqis ada. Tak heran pun, sebab apa? Bahkan tidak terpedaya pun dengan nikmat kekayaan dan kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Kenapa? Sebab itu bukan tujuan, itu ujian. Tujuannya apa dia? Mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila jumpa Balqis, nampak tujuan hidup Nabi Sulaiman apa dia? Kena bawa Balqisnya supaya mengabdi diri kepada Allah. Dan inilah satu sifat yang kadang-kadang kita kurang ada. Kita baik dengan orang tu, kita berkawan dengan dia, dia saudara kita, tapi kita tak nampak tujuan besar daripada persaudaraan, persahabatan. Apa dia? Kita nak ajak dia supaya sama-sama dengan kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cuma jadi kawan minum kopi, kawan jalan-jalan, ya, travel sana, travel sini. Tapi kita lupa tujuan yang sebenar. Apa dia? Macam Nabi Sulaiman. Nampak Balqis tu, macam-macam cerita yang dibawa oleh apa? Oleh spy-spy Nabi Sulaiman, cerita pasal Balqis. Tapi cerita tu semua tak heran pun Nabi Sulaiman cerita tu. Yang herannya apa dia? Kenapa dia tidak menyembah Allah? Kenapa dia menyembah matahari? Kita kena confront dengan dia, kena dakwah dengan dia, nak bawa dia supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jarang-jarang ya tuan-puan ya, nak dilihat pada orang yang sudah menerima nikmat yang sangat banyak. Apa dia? Dia tetap dengan tujuan hidup dia. Dia tetap dengan nilai yang paling besar dalam hidup. Apa dia? Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengajak manusia supaya mengabdikan diri
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kecerdasan dan wawasan ya Nabi Sulaiman, hebat sangat. Kita setara anak-anak, menantu, cucu cicit, ipaduai, besan pun tak terajak dah. Betul tak perempuan? Tak terajak dah, ikut dia lah, ikut pandai dia lah. Tak nak lah sekarang ajak-ajak sekarang apa ni, sudahnya kan bergaduh pula, bergaduh dipikirnya. Siapa suruh bergaduh? Ada Nabi Sulaiman, ada ke para nabi dan rasul berfikir bila nak dakwah manusia tak usah kan bergaduh. Pelik kan kita kan? Tak payahlah ada tegur-tegur dan nasihat-nasihat, kan bergaduh sekarang. Macam mana tu kita punya idealisme kita tu? Ni ambil dari mana idea macam tu? Kenapa bila kita nak mengajak orang pada kebaikan, nak nasihat orang pada kebaikan, kita rasa tak payahlah kan bergaduh? Kenapa jadi bergaduh? Apakah sebenarnya cara kita tu tak betul jadi bergaduh? Niat kita tak murni jadi bergaduh. Tapi bukan dengan maksud kita hentikan dakwah tu. Setuju tak tuan-puan? Tuan-puan, saya cakap terang-terang ya, bukan senang nak dakwah orang. Menantu kita pun kita kadang-kadang tak terucap apa-apa. Biarlah anak kita lah pandai lah kan. Tak terucap. Dengan orang lain kita boleh cakap. Pakai handsock ni orang lain. Menantu kita lah, anak perempuan kita lah, adik-adik kita lah, ipaduai kita, kan lebih akrab. Tak tercakap. Kenapa? Alah kan budak-budak ni rimah dengan kita sekarang. Kita jawab. Ini saya cakap benda realiti tuan-puan. Ustazah ada anak-anak perempuan, kadang-kadang dia tak pakai handsock. Semalam dah tegur, ini dah tegur contohnya, mungkin dia terlupa ke apa, dia cubalah jaga, tapi susah nak jaga kalau tak pakai ya. Bila kita cakap, kita pun terasa diingatkan selalu, lama-lama orang bosan ya. Tapi kita kena ingat kan, apa dia kerja yang paling mulia yang Allah sebut dalam Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Adakah lagi perkataan yang lebih baik? Adakah lagi perkataan yang lebih baik daripada perkataan kamu mengajak manusia kepada Allah dan supaya dapat beramal saleh, amalan yang baik, jaga titah perintah Allah, jaga syariat Allah. Itu perkataan yang paling baik. Sampai Allah tanya, ada lagi ke perkataan yang lebih baik daripada itu? Tak ada. Itulah perkataan yang lebih baik. Tiba-tiba kita tak payahlah cakap-cakap. Biarlah. Cakap, sampaikan nasihat. Ya, pasti ada je cabaran nak bagi nasihat. Tapi kita tengok, di tengah-tengah pengaruh yang begitu besar, kekuasaan yang begitu hebat, nikmat yang melimpah ruah, Nabi Sulaiman tidak pernah lupa dengan nilai kehidupan yang sebenar, tujuan yang sebenar. Apa dia? Mengajak manusia mentauhidkan Allah, mengabdi diri kepada Allah, tunduk taat kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hebat tu Nabi Sulaiman. Dia punya wawasan tu, sahabat-sahabat sekalian. Kita pun nak cerdas kena ada wawasan lah. Apa wawasan kita untuk keluarga kita? Ya, Masya Allah, memang jadi mak-mak dah tua-tua ni kan ya. Kadang-kadang saya cakap dengan husband saya apa semua, kita nadah tangan ni banyak untuk orang tuan-puan. Nadah tangan ni kan, ramai kita nak doa. Jadi itu memberi semangat je kepada kita untuk menambahkan ibadah, ya, untuk menyucikan hati supaya doa kita mustajab. Ramai kita nak doa. Kawan-kawan kita, anak menantu kita, cucu cicit kita, semuanya nak bawa masuk dalam doa ni. Biar kita bahagia menadah tangan, bukan pada orang, menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lemahnya aku nak bercakap yang benar pada anak-anak, lemahnya aku nak cakap yang benar pada adik-beradik, pada keluarga. Ya, bagilah kuat hati aku ni ya Allah, bagilah petunjuk hidayah kepada kami. Itu doa kita. Jangan sampai bercakap pun tidak, doa pun tidak, serah semua. Ya, jadi ini di antaralah sahabat-sahabat sekalian, ya, yang kita boleh ambil daripada sifat dan nilai ya yang ada pada
Nabi Sulaiman. Ada beberapa ada riwayat lah, tapi marfu' ya, yang disebut macam ni. Nak cerita pasal Nabi Sulaiman lah ya. La atufunna al-lailah ala 70 imra'ah ta'ti kulla wahidatin bifarisin yujahidu fi sabilillahi ta'ala wa lam yaqul insyaallah fatafa 'alayhinna falam tahmil illa imra'atun wahidah ja'at bishiqqi rajul walladhi nafsi biyadihi law qala insyaallah lajahadu fi sabilillahi fursanan ajma'un. Ni cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terlampau dahsyatlah nikmat Allah bagi. Dan syariat yang berbeza Nabi Sulaiman dengan syariat yang dibawa oleh yang diturunkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Tauhidnya sama, risalah tauhid, tapi syariat tu ada beza. Jadi katanya Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku boleh satu malam menggelirkan 70 orang isteriku. 70 orang isteri. Dahsyat Allah bagi nikmat pada Nabi Sulaiman. Ya, jangan kata makan tongkat Ali ke apa, tak ada sebut pun dalam ni. 70 orang isteriku. Yang mana bila aku gelirkan tiap-tiap malam 70 orang tu, setiap orang isteriku itu akan mengandung. Ya. Dan melahirkan seorang penunggang kuda yang akan berjihad di jalan Allah. Hebat Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman ketika mana menggelirkan isteri-isterinya 70 orang tu satu malam tu, apa niat dia? Supaya nanti lahir seorang mujahid di jalan Allah yang boleh menunggang kuda dengan pantas. Tengok niat dia. Niat Nabi Sulaiman tu apa? Patut dia bagi 70 orang. Yang seorang ni tak pernah berniat pun. Ya, yang seorang je bini dia. Tak pernah pula berniat, kok lahir ni ya Allah, seorang zuriat ni akan menjadi mujahid yang berjuang di jalan Allah. Nampak? Nabi Sulaiman walaupun dengan 70 orang isteri, tapi fikirannya, hatinya apa dia? Kembali kepada Allah. Subhanallah. Luar biasa. Ya, orang ada 2-3 orang malu berdiri dah. Ni 70 orang tuan-puan sekalian. Tapi apa dia? Supaya ingat, lahir nanti jadi pejuang di jalan Allah. Tetapi Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insya-Allah pada setiap kata-katanya yang tadi. Aku gelirkan isteri-isteri ni, nanti lahirlah pada setiap isteri ni, lahirlah seorang penunggang kuda yang boleh berjihad di jalan Allah. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya-Allah, sehingga apa yang berlaku, tidak ada seorang pun yang mengandung, kecuali seorang je. Kemudian lahirlah seorang anak, tetapi anak itu juga lahir dalam keadaan yang tidak sempurna. Maknanya tak mungkin boleh jadi seorang penunggang kuda yang boleh tangkas berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi," dan atas nama Dia, yakni Allah, yang jiwaku ada padanya, seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya-Allah, pasti semua itu akan mengandung, dan setiap anak-anak itu akan berjihad di jalan Allah sebagai para penunggang kuda. Nak bagi tahu, jangan lupa mengikat nikmat dengan pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk ikat semua benda dalam hidup kita ni, sahabat-sahabat sekalian, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh terzahir pada niat kita, pada perkataan kita. Puji, nampak benda cantik, nampak nikmat, Masya Allah, la quwata illa billah, ikat. Buat janji, rasa kita hebat sangat, oh boleh, saya boleh buat tu, saya boleh buat ni. Ingat, kita punya potensi tu pun daripada
Allah Subhanahu Wa Taala. Ikat dengan apa? Insya-Allah. Kalau Allah izinkan, kalau Allah mudahkan. La haula wala quwata illa billah. Jangan biarkan apa jua yang berlaku dalam hidup kita tidak terikat dengan kuasa yang maha besar. Kita tak ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita lupa. Kita rasa kita hebat, kita rasa kita handal. Tak. Ambil pengajaran daripada apa yang berlaku pada Nabi Sulaiman alaihi salam seperti mana yang ustazah bacakan tadi. Jadi apa-apa hal, ya, masya-Allah, nak bagi tahu segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh bagi seluruh nikmat ni pada sesiapa yang Allah kehendaki. Ya, Allah Maha mengetahui nikmat yang mana yang akan menjadikan kita lebih baik dan nikmat mana yang boleh menyebabkan kita lupa diri. Maka semuanya disukat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil untuk kebaikan hamba-hambanya. Kita mungkin rasa pahit nak telan benda yang pahit. Ya, tetapi percayalah sahabat-sahabat sekalian, Allah telah menyukatnya pada kadar yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Berbahagialah dengan sukatan dan pembahagian yang Allah berikan kepada kita. Bahagia, alhamdulillah. Banyak ni orang tu anak dia 12, anak kita seorang. Alhamdulillah, Allah sukat dah. Allah tahu dah kadar dia. Ya, Allah tahu nak letak tanggungjawab dan beban tu banyak mana kepada kita. Berbahagialah. Ya, sebab Allah akan tengok hati kita. Bukan yang anak 12 tu akan jadi nilai yang besar. Belum tentu. Allah tengok hati mana yang bersyukur, hati mana yang sabar. Semuanya akan balik kepada hati kita masing-masing. Macam mana kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat pada Nabi Sulaiman tidak menjatuhkan, ya, tidak menghinakan, bahkan memuliakan. Kenapa? Kuncinya syukur, mengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mari sahabat-sahabat kita baca ayat 45 sampai 53, ya. Okey, kita tengok surah An-Naml. Ayat 45 sampai 53 insya-Allah. Ustazah baca, muslimat ikut, ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون
وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Thamud saudara mereka iaitu Saleh yang menyeru sembahlah Allah. Tetapi tiba-tiba mereka menjadi 2 golongan yang bermusuhan. Dia yakni Saleh berkata, wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu. Dia yakni Saleh berkata, nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Tapi kamu adalah kaum yang sedang diuji. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerosakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahawa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahawa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarga itu, dan sungguh kita orang yang benar. Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah bagaimana akibat daripada tipu daya mereka, bahawa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh kerana kezaliman mereka. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka yang selalu berada dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita Nabi Sulaiman tu habis dah. Untuk ayat yang sebelum tu kan, maknanya kita dah sampai kepada
pada yang sebelum ni Nabi Sulaiman wafat kan, dalam keadaan tak disedari tau wafatnya, kan. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman, disebut dalam surah Sabah ayat 14, maksud dia tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian Nabi Sulaiman tu kecuali adanya ulat-ulat yang makan tongkat. Anai-anai ke apa ke tak tahulah ya. Maka ketika mana dia telah tersungkur, tahulah jin bahawa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam seksa yang menghinakan. Jadi kematian Nabi Sulaiman ya dalam keadaan, maksud dia Nabi Sulaiman bersandar pada tongkat ya. Setelah wafatnya tu ada riwayat mengatakan lebih kurang setahun. Wallahu ta'ala alam ya. Tapi kalau tengok dalam kitab tafsir sebut ada yang mengatakan waktunya kurang lebih setahun. Jadi ketika mana ada ulat-ulat yang memakan tongkat tu kemudian roboh, barulah Nabi Sulaiman terjatuh sebabnya bersandar dekat satu tongkat. Jadi tu cerita yang kita dah selesaikan dah. Sekarang kita masuk kepada ayat 45 tu tentang Nabi Saleh. Jadi kita tengok persesuaian ayat ni, apa kesesuaian ayat yang dulu dengan yang sekarang. Setelah menyebut kisah Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sedangkan mereka adalah daripada Bani Israel, Allah telah menyebut kisah dari golongan Arab, iaitu kaum Thamud, iaitu kaum Ad yang pertama. Ya, Nabi Saleh adalah saudara mereka, satu keturunan. Allah menyebut kisah ini sebagai peringatan kepada kaum Quraisy dan orang Arab. Ini masuk maknanya keturunan yang lain, bukan lagi Bani Israel ya. Iaitu bermula daripada kaum Thamud, kaum Ad, Nabi Saleh. Dan ini adalah satu peringatan kepada golongan kaum Quraisy, orang Arab, bahawa dakwah para nabi daripada Arab yang terdahulu adalah dakwah mengesakan Allah dalam ibadah, agar mereka sedar bahawa mereka berada pada jalan kesesatan kerana menyembah berhala, dan bahawa para nabi daripada Arab dan selain Arab adalah berdakwah untuk beribadah, mengabdikan kepada Allah semata-mata serta tidak menyengutukannya. Seluruh kisah ini adalah bahagian daripada sejarah kuno sebagai bukti bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, baginda menerima Al-Quran daripada Zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Itu di sebalik ni muslimat sekalian, cerita Nabi Daud, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Sulaiman, kemudian masuk pula kepada kaum Thamud, kaum Ad, cerita Nabi Saleh. Sebenarnya nak bukti apa juga ni? Sebab ni dia disebut dalam Quran kan, nak membuktikan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayat Quran yang disebut, yang maksud dia tidak ada yang Nabi jelaskan, yang Nabi sebutkan itu kecuali wahyu yang Allah turunkan kepada baginda. Kalau tidak, mana Nabi tahu cerita Nabi Musa, cerita Balqis, Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan sebagainya. Sangat terperinci. Dan ada cerita-cerita tu yang memang diketahui daripada kitab-kitab yang terdahulu. Contohnya untuk Bani Israel, ya, ada kitab Taurat, Zabur dan sebagainya. Sedangkan Nabi SAW itu adalah ummi, tak boleh membaca, tak boleh menulis, tak pergi belajar kat mana-mana sekolah pun. Nak bagi tahu ini memang betul-betul asli, adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebab kita memang dah lahir Islam kan, dah beriman lah orang kata kan, so tak adalah timbul keraguan kepada kita. Tapi untuk zaman ketika mana Nabi diutuskan,
zaman jahiliyah, zaman orang sembah berhala, zaman orang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan nampak benda ni. Mana datang cerita Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, ya, dan sebagainya. Jadi dalam ayat ni disebut, dalam tafsiran ni disebut, cerita-cerita para nabi tadi tu, kaum-kaum yang terdahulu tu, sebenarnya adalah satu kekuatan sangat, satu mukjizat untuk membuktikan apa dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Dan apa yang disebut, yang diberikan kepada Nabi itu adalah wahyu, ya, kalamullah. Baik, kita tengok tafsir dan penjelasan daripada ayat yang kita baca tadi. Demi Allah, kami telah mengutus kepada kaum Arab, Thamud, saudara mereka dari keturunan dan kaum mereka, yang mereka itu menyeru. Apa yang mereka serukan? Ani'budullah, sembahlah Allah satu-satunya, janganlah menyengutukannya. Jadi sama je, semua para rasul, nabi terdahulu, ya, mereka diberikan satu tanggungjawab yang sangat besar, yang sangat mulia. Apa dia? Mengajak manusia ke jalan Allah. Kita ambil lah pengajaran dia, sahabat-sahabat semua. Kita nak mulia kan? Kita nak perkataan kita mulia, hati kita mulia, fikiran kita mulia, hidup dalam kemuliaan, mati juga dengan kemuliaan. Semuanya kena dikaitkan dengan agama Allah. Orang yang hidup untuk menegakkan agama Allah, mati kerana menegakkan agama Allah, tengok, ya, hidupnya sebagai ulama, sebagai mujahid, matinya sebagai syuhada. Mulia. Tapi itulah benda ni sebenarnya benda yang besar, ya, tuan-puan sekalian. Kalau kita tengok generasi yang sekarang, ya, anak-anak kita yang akan datang, ya, sebenarnya kita kena fikir juga, kemuliaan mereka adalah ketika mana mereka bersama-sama dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, maknanya hidup macam tu jelah, hidup dunia yang melalaikan, ya, tak tahu apa benda yang nak dicari. Kita takkan jumpa kemuliaan pada yang lain selain daripada agama Allah. Kita takkan jumpa. Oh, harta dia banyak. Tak, tuan-puan. Orang pun tak heran tengok harta yang banyak. Betul tak? Orang bertakwa tak heran pun tengok harta yang banyak. Ya, tak terliur pun mengira segala benda yang ada. Tak. Sebab apa? Tengok pada ayat yang kita baca tadi, ayat last 53 tu. Apa dia? Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan yang sentiasa bertakwa kepada Allah. Itu je. Beriman anak keturunan kita, masyarakat kita, sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah selamat. Tak payahlah kita nak unsing yang habis-habis, apa tak payah. Macam kita fikir macam mana besok ni akhir zaman, Dajjal keluar lah, apalah macam-macam, ya. Fikir tu elok, tapi biarlah ada tindakan. Sebenarnya apa dia? Kita nak tanam iman pada hati kita dan keluarga, dan sentiasa ada sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang berlaku? Golongan kaum Thamud ni jadi dua golongan, terpecah dua. Satu golongan yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada Rasul dan apa yang datang bersama-sama dengan Rasul ataupun utusan Allah. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang ingkar, yang mengkufuri. Itu memang jumpa sampai kiamat orang golongan ni. Ada golongan menerima, ada golongan menolak. Ada golongan bersama boleh taat, ada golongan mengingkari. Dan apa yang berlaku? Kedua golongan ini, iaitu kaum Arab Thamud ni, saling bermusuh. Dan mereka mengatakan bahawa masing-masing ni dia dah bergaduh, dah bermusuh. Masing-masing ni mengaku mereka lah yang betul.
Itu common sense lah. Ya, memang macam tu lah orang bergaduh. Ya, memang dia tak ada bergaduh kata dia salah kan, pelik pula dia bergaduh. Kenapa bergaduh kak? Sebab saya salah. Tak pula. Biasanya kalau bergaduh tu sebab aku yang betul, dia yang salah. Itu memang common sense lah. Ya, memang biasa. Jadi apa yang berlaku sahabat-sahabat sekalian, Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan turunnya azab sebelum kamu memohon ampun daripada Allah dengan rahmat dan pahalanya? Apabila kamu mengerjakan apa yang aku dakwahkan kepadamu dan beriman kepadaku. Maksud dari hal ini adalah sesungguhnya Allah telah menjadikan kamu mampu untuk mencapai rahmat dan pahalanya dengan keimanan. Mengapa kemudian kamu menggantikannya dengan disegerakan turunnya azab? Itulah jawapan mereka ketika Nabi Saleh menjanjikan mereka azab apabila mereka tidak beriman kepada Allah. Gambaran ni macam ni tuan-puan, dua kaum tadi bergaduh kan. Lepas tu sombong. Jadi dalam dakwah Nabi Saleh ni adalah memberikan peringatan. Kalau tak beriman, kalau tak buat, kalau tak patuh, azab Allah tu turun. Jadi disambut oleh golongan yang engkar ni apa dia? Turunlah. Sombongnya dia. Dia kata turunlah, jangan lambat, biar segera turunkan azab. Jadi itu yang disebut pada ayat yang lain, ya, surah yang lain, surah Al-A'raf ayat 75 hingga 76. Maksud dia, pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang yang mereka anggap lemah. Siapa yang mereka anggap lemah? Orang yang mengajak pada jalan yang baik. Dia nampak macam apa? Kolot, lemah. Itu biasa, itu sepanjang zaman tu lah keadaan dia. Nampak macam apa? Macam menyedihkan lah perangai korang ni. Asyik nak ajak pada kebaikan je. Jagalah tepi kain masing-masing. Dia jadi macam terhina, ya. Orang yang nak ajak orang buat baik ni nampak macam pasif, ya. Banding dengan orang yang buat yang rakus, yang buat jahat ni, dia nampak macam versatile pula. Kan dia nampak macam arrogant macam dia, nampak macam dia terbalik, ya. Tapi ini gambaran cerita di zaman Nabi Saleh macam itulah. Dia melihat orang yang mengajak dia pada kebaikan orang lemah. Ya, orang yang macam tak ada benda apalah. Macam tu dia melihat. Lalu mereka mengatakan, tahukah kamu iaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, tahukah kamu bahawa Saleh adalah seorang rasul? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikan. Itu untuk orang yang beriman, percaya. Tapi orang yang sombong berkata, kami engkar apa yang kamu percayai. Maknanya dah banyak kesombongan tu. Lama-lama bila Nabi Saleh kata bercakap tentang adanya azab-azab Allah, mereka pun cakap, okey, turunkan azab, jangan lambat, biar cepat. Ya, menyebabkan Nabi Saleh ni sampai cakap macam ni. Ada kan ayat yang kita baca tadi? Mengapa kamu tidak wahai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan padahal kamu boleh minta benda baik? Ya. Mengapa kamu tak mohon keampunan pada Allah agar kamu mendapat rahmat? Jadi kena faham, bila orang bercakap tentang okey, ada azab neraka jahanam, ada balasan, bukannya orang tu nak suruh kita dapat balasan buruk. Sepatutnya adab kita kalau diperingatkan dengan demikian, apa adab kita? Terus bersegera memohon kebaikan daripada Allah, hidayah daripada Allah, rahmat daripada Allah, dan minta jauh daripada azab tu. Itu orang yang hati dia lembut menerima peringatan. Bukannya tak apalah, biarlah kena azab. Kadang-kadang ayat-ayat macam tu keluar juga, ya. Ada orang tak berhati-hati mulut dia. Mungkin suami diingatkan, jangan macam tu, api neraka tu panas. Biarlah panas pun. Ya. Kita kalau dengar orang peringat kita macam tu, kita kena cepat-cepat, ya Allah, aku berlindung, ya Allah.
Ya, ya Allah bagi aku kebaikan ya Allah. Jangan kita cabar pula. Itu namanya hati kita degil, liar, ya. Jadi itu yang berlaku, contoh yang Allah bawa pada kaum Nabi Saleh. Itulah jawapan mereka ketika mana Nabi Saleh menjanjikan mereka azab apabila mereka tidak beriman kepada Allah. Bahkan Nabi Saleh suruh, ya, segeralah minta ampun pada Allah, bertaubatlah kepadanya daripada kekafiran kamu agar kamu mendapat rahmat. Kerana apabila azab diturunkan, taubat sudah tidak berguna lagi. Tapi kaum tu jawab dengan kasar, ya. Memang teruklah kaum yang teruk ni kan. Dia kata apa? Memanglah kami ni bernasib malang sebab kamu, sebab korang ni ada ni. Sebab tu kita orang bernasib malang. Kami tidak melihat sedikit pun kebaikan daripadamu sejak bencana-bencana menimpa kami berturut-turut. Bahkan terjadi perpecahan di antara kami sejak kamu mula mendakwa dan mencipta agama kamu. Dalam penderitaan mereka, tidak ada satu pun daripada mereka yang tertimpa musibah, kecuali mereka akan berkata, ni semua musibah dari Saleh dan kaumnya. Dahsyat, ya. Allah dah bagi macam-macam peringatan pada kaum yang ingkar ni. Tapi tiap-tiap kali mereka susah, mereka akan cakap, ini musibah dari Saleh. Ataupun bahasa orang zaman sekarang apa, ya? Macam bawa, minta maaf cakap, ya, macam bawa sial. Ada kan orang kalau hati tak betul ni, jadi benda kat dia, dia marah kat menantu dia contohnya, atau marah kat ipar dia. Dia kata ni sial orang tu lah. Ini cerita daripada zaman Nabi Saleh lagi. Padahal Allah nak bagi peringatan pada kaum tu. Berlaku je kesusahan, ini musibah Saleh. Ini musibah Saleh, ya. Dan disebut dalam kitab tafsir, padahal kecelakaan itu kerana diri mereka sendiri, ya, kesusahan itu kerana diri mereka sendiri. Memang disebut dalam kitab tafsir perkataan kesialan. Bukan Ustazah apa pandai sebut tadi, ya. Maknanya memang disebut. Yang kita kata tatayyarna tu, ada tak ayat tadi kita jumpa ayat yang ke-47. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Tayyarna ni maksud paling mudah dia sial. Bawa sial. Dia benda terbang. Tayyarna ni maksud dia burung. Ya, dia berasal daripada perkataan, biasanya orang Arab, ya, memerintah burung atau melemparinya dengan batu atau sejenisnya. Apabila burung tersebut pindah ke arah kanan, mereka fikir beruntung. Kalau burung tu, ya, menuju ke arah yang sebaliknya, maka itu maksudnya sial. Itu budaya Arab dulu. Dia nak tengok ni sial ke tak. Maksud tu dia pergi tahan burung tu dengan batu, tengok burung tu ke arah kanan ke kiri. Jadi sebab itu bila perkataan tayyarna tu maksudnya apa? Kamu ni bawa datang benda buruk. Nabi Saleh berkata, Nabi Saleh jawab, kamu ni asyik cakap aku yang bawa sial ni. Nabi Saleh kata, kesialan, keberuntungan dan segala sesuatu yang menimpamu dari kebaikan atau kejelekan adalah takdir Allah yang datang kepadamu dan tertulis di sisi Allah. Dan Allah memberikan balasannya atas itu. Apabila Allah berkehendak, Allah bagi kamu rezeki. Apabila Allah berkehendak, Allah akan halang rezeki ke atas kamu. Jadi Nabi Saleh menjawabnya dengan menanam kefahaman terhadap akidah, tauhid, keimanan kepada Allah, keimanan kepada qada dan qadar. Jangan cakap orang tu lah, orang ni lah. Ini maknanya dalam ayat-ayat ni, sahabat-sahabat sekalian, dijelaskan apa penyakit-penyakit yang menimpa orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul. Mereka terbelit dengan masalah mereka sendiri, kejahatan mereka sendiri. Otak mereka terbelit, cara mereka berfikir tak jernih, keruh,
cara mereka merasai sesuatu keruh, sebenarnya berpunca daripada titik yang paling besar adalah keingkaran kepada Allah dan Rasul. Jadi keruhlah semua. Cara berfikir ke laut, ya, semua tak betul belaka. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala hidupnya bahagia dan lapang. Kita tak pernah menyandarkan kesalahan atau apa yang berlaku kepada kita pada orang tu, orang ni, sebab dia lah, sebab ni lah, sebab tak. Ya, sebaliknya apa dia? Qadar Allah. Allah dah takdirkan benda tu berlaku. Cuma kita kena cari hikmahnya. Mesti banyak pelajaran. Boleh jadi ada kesilapan kita yang kita kena perbaharui, kena perbaiki. Itu aja. Tapi benda jadi tak jadi tu, Allah dah restui jadinya. Ya, Allah dah tetapkan jadinya. Kalau Allah tak bagi, takkan jadi juga. Walaupun sejuta sebab dah ada, tapi Allah kata tak juga. Sebab kok mana pun adalah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati kita bebas. Dan memang sahabat-sahabat sekalian, ini kalau saya nak cakap dari segi psikologi juga, ya, jiwa kita ni memang kena bebas daripada menyandarkan apa-apa yang berlaku kepada makhluk. Memang kena bebas. Maksud dia, kita mengambil pengajaran, kita mengambil ibrah. Ada kelemahan, kesilapan, tapi ia berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk sesuatu yang baik. Jadi kita tak menyalah-nyalah lama-lama tu, buai-buai dengan benda-benda silam. Ya, kita boleh cepat pandang ke depan. Dan Ustazah suka sebut ayat ni, tuan-puan, insya-Allah mudah-mudahan memberi semangat juga kepada kita semua jadi orang lebih baik. Ustazah cakap kat diri Ustazah lah, ya. Cuba jadi versi terbaik diri kita sekarang. Versi terbaik kita. Kita ni dah lama dah hidup kan, tuan-tuan, betul tak? Kan ada yang umur 4 tahun kat sini. Dah lama hidup ni, 40 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Bila kita nak jumpa versi terbaik kita? Takkan kita nak cakap versi terbaik saya dulu, Ustazah, masa saya sekolah rendah. Takkan kita nak kata macam tu, betul tak, tuan-puan? Jadi bila versi terbaik kita? Sekarang. Sebab kita dah melalui banyak benda untuk kita belajar, untuk kita islah, perbaiki, untuk kita sedar diri, untuk kita faham, untuk kita tahu nilai apa yang kita nak cari dalam hidup. So sekarang versi terbaik kita, yang lebih tenang insya-Allah, yang lebih syukur insya-Allah, yang lebih sabar insya-Allah, yang lebih bahagia insya-Allah, yang lebih bermanfaat insya-Allah, yang lebih lemah lembut insya-Allah, yang lebih berakhlak mulia insya-Allah, yang lebih banyak infak jalan harta di jalan Allah insya-Allah. Versi terbaik kita. Dengan apa dia? Syarat dah Allah bagi ni, macam-macam ni. Pengajian formal, tak formal, yang orang nasihat, yang Allah bagi nasihat kat kita dengan ujian-ujian yang berlaku, teguran, muhasabah, kesilapan, kejayaan, semua syarat dah untuk menjadikan kita apa? Versi terbaik kita sekarang. Jangan salahkan apa yang dah pernah berlaku, kecuali kita mengambil iktibar. Mengambil iktibar. Jadi hati orang beriman tu akan bahagia, alhamdulillah. Walaupun kita kata versi terbaik kita tu masa kita tua, ya. Versi terbaik kita dah tua ni versi terbaik kita. Dalam kapasiti yang kita ada sekarang, potensi yang kita ada sekarang, macam mana kita nak buat yang terbaik? Pertama, hati kita ikhlaskan. Benda tu jadi besar kecil, semuanya dinilai di sisi Allah dengan niat masing-masing. Nampak benda besar, benda hebat, tapi ketika mana niatnya salah, benda tu tak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Versi terbaik kita dah belajar banyak daripada hidup kita dah. Ya, benda yang sama macam itulah Ustaz cakap juga pada anak, pada suami. Apa dia? Bahkan keluarga kita, rumah tangga kita, sekarang biar jadi versi terbaik. Kita dah lalui macam-macam. Sekarang biar versi terbaik. Yang pernah berlaku jadi apa? Jadi pengajaran, jadi ibrah. Ke depan kita sentiasa melakar masa depan kita dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangkaan baik kita kepada Allah. So itu orang beriman, tuan-puan.
hatinya akan lapang, akan tenang. Compare dengan cerita yang kita baca ni. Bila kamu tak beriman kepada Allah, bila kamu engkar kepada Allah, serabut tu bukan datang daripada luar. Otak kamu sendiri, fahaman kamu sendiri, jiwa kamu sendiri. Berlaku benda-benda, kamu ingat Nabi Soleh. Kamu kata sial Nabi Soleh bawa. Bayangkan sempitnya hidup orang macam tu, tuan-puan. Padahal tak ada kaitan dengan Nabi Soleh. Nabi Soleh ajak pada kebaikan. Tapi kamu ni dibayangi oleh Nabi Soleh dan kaumnya. Kok dia terjatuh kat jalan, kat longkang. Itu yang dia cakap. Apa dia? Tatayarna. Apa dia? Yang dia sebut. Ini sial Nabi Soleh dengan kaumnya. Bayangkan teruknya hidup orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kadang-kadang ada kot ciri-ciri macam tu, tuan-puan. Masa kita marah kan, ni bapak kau lah punya pasal ni. Padahal tak ada kaitan. Bapaknya kat hospital. Tapi nak marah tu, yang kita tercekik kat dapur tu, tergigit lidah ke apa, marah tu keluar ayat. Ni dia lah punya pasal ni. Memikirkan dia sampai tergigit lidah mak ni. Contohnya. Jadi ada kan perangai-perangai macam tu. Itu gambaran apa? Sempitnya hati kita, serabutnya fikiran kita. Padahal tak ada kaitan, ya. Kita patut ingat apa dia? Mohon kebaikan, mohon rahmat Allah, minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Soleh pujuk macam tu dah kaum tu. Jangan minta azab, jangan cakap macam tu. Ya, minta kebaikan daripada Allah, minta keampunan daripada Allah. Sebab kalau dah turun azab tu sekarang, takut pintu taubat tu dah tertutup. Macam tu Nabi Soleh, ya, memujuk kaumnya itu. Okey, sampai mana dah ni, ya? Jadi ditanamkan soal keimanan kepada qada dan qadar Allah, qada dan qadar, keimanan kepada qada qadar tadi. Okey, sesungguhnya kalian adalah kaum yang sedang diuji. Allah uji kalian. Nabi Saleh ni memujuk, ya tuan-puan. Allah uji kalian. Kok susah ke senang ke, Allah uji kalian. Sama ada kalian akan berbuat taat ataupun kalian akan berbuat maksiat. Itu kata-kata daripada Nabi Saleh. Kemudian Allah menceritakan lagi kaum Samud dan pimpinan-pimpinannya. Kota Samud dipenuhi dengan kerosakan. Ya, di mana terdapat 9 orang yang buat kerosakan yang berlebihan, yang tidak ada tanda-tanda kebaikan dah pada orang itu. Merekalah yang membawa kaumnya ke dalam kesesatan, kekafiran dan keingkaran kepada Nabi Saleh. Merekalah kaum yang berkomplot untuk membunuh unta dan membunuh Nabi Saleh beserta orang-orang yang beriman kepada Nabi Saleh tadi. Jadi itu ceritalah tuan-puan, ya. Sebab dalam surah An-Namlu, dia surah yang dekat-dekat, ya, surah Asy-Syu'ara, surah An-Namlu, surah Al-Qasas. Syarat dengan cerita para nabi dan rasul untuk kita mengambil pengajaran, untuk kita tadabbur. Dan ini adalah sebahagian daripada, ya, kisah Nabi Saleh dan kaumnya yang telah pun kita ikuti sebahagiannya tadi. Dan insya-Allah sambungannya kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang. Ya, sebab dia panjang lagi lah tuan-puan, ya. Macam mana akhirnya kisah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan balasan kepada kaum Samud tadi, kaum Nabi Saleh tadi. Dan itulah rahmat Allah luas, ya, kepada kita semua. Sebab untuk umat Nabi SAW ni, dia tidak dibalas seperti mana balasan kepada kaum yang terdahulu. Kaum terdahulu sampai tak tinggal baka dah. Tapi kaum ataupun umat Nabi SAW ni diberikan panjang peluang untuk apa dia? Bertaubat, islah, minta ampun dengan Allah, ditangguhkan balasan sampai akhirat. Maknanya peluang tu diberikan luas sangat. Sebab itu kita kena bersyukur, ya, menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sentiasa ingat dengan rahmat Allah yang maha luas kepada kita semua. Jadi insya-Allah kita jumpa pada buat masa yang lain insya-Allah, ya, dan selamat beristirahat, bercuti semua,
Esok lah ya untuk orang Selangor kan. Cuti ya. Jadi itu saja, sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan kita dapat jadi versi terbaik kita ya. Masya-Allah. Versi terbaik semua ya. Kita dah macam-macam, kita belajar daripada kehidupan untuk kita patternkan diri kita. Nak macam mana dah? Semua dah pernah buat lalu apa so, saya kita patternkan nak yang macam mana. Masya-Allah. Mudah-mudahan itu jadi jalan kebahagiaan kepada kita semua di dunia dan di akhirat. So kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah.